Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada ahli bait dan juga para jemaah sekalian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberi kita afiat, kesihatan, dan kita pada malam ini dapat bersama-sama dalam bicara ilmu kita hikam, dan kita membicarakan mengenai lipatkan duniamu sehingga terasa dekat akhirat. Maka sesungguhnya dalam kehidupan kita di atas muka dunia, kita sentiasa terhijab dengan akhirat, sehinggalah kita melalui jalan proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melalui proses mendekatkan diri kepada Allah, maka di dalam hati kita dapat memahami bahawa betapa dekatnya akhirat, bagaikan dunia itu sudah dilipat, sehingga kelihatan dekat dengan akhirat. Maka jalan pintas yang sebenar untuk menuju ke akhirat ialah bila mana jarak dunia ini dapat dilipat. Jarak dunia ini dapat dilipat, dan untuk melipat jarak dunia ini, maka seseorang tadi hendaklah tenggelam di dalam nikmat ibadat kepada Allah, dan terselamat dia daripada tipu daya dunia. Bahkan bagi orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, mereka menganggap bahawa tidak ada lagi pandangan dunia, yang ada hanya pandangan akhirat, sehingga seolah-olah akhirat itu berada di hadapan mata mereka. Apabila kemuliaan dan kemegahan yang sebenarnya berasaskan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, bagaimana yang kita bicara dahulu, maka kebahagiaan begitu juga tidak ada yang sebenar. Yakni kebahagiaan yang sebenar adalah kebahagiaan seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita membicarakan kitab hikam, dan kita telah sampai pada muka surat 59 baris yang bawah sekali. 59 muka surat 59 baris yang bawah sekali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, menyatakan at-tayyul haqiqi an tatwiya masafat dunya anka hatta tara akhirata hiya aqrabu ilaika. Maksudnya bermula lipat yang hakiki. Maknanya at-tayyul haqiqi, at-tayyul haqiqi ialah lipatan yang sebenar. Lipatan yang sebenar itu yang hakiki itu bahawa dilipatkan pengantaran dunia daripadamu. Pengantaran ini iaitu jarak dunia daripadamu, hingga engkau lihat akan akhirat itu terlebih hampir kepadamu daripada dirimu. Lipatan yang sebenar itu ialah kamu lipatkan jarak dunia. Bila sudah lipat jarak dunia, maka terasa dekat sungguh jarak akhirat tadi. Maka lipat ini,
lipatan ini terbahagi kepada 4. Lipatan ini terbahagi kepada 4. Yang pertama dia panggil lipat zaman. Apa maksud lipat zaman? Iaitu lipat masa. Kita pernah dengar dulu kisah masa orang yang tidur sampai ratus-ratus tahun pun ada. Itu satu. Kadang-kadang ada juga yang perjalanan yang jauh tetapi sebenarnya didekatkan oleh Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lipatkan masa dia. Maka dikatakan bahawa ada satu kisah. Ada satu kisah wali Allah. Wali Allah Ta'ala ini, dia ini berdakwah. Lalu ada satu orang yang sangat benci pada wali Allah Ta'ala ini. Dan dia tak tahu orang ini adalah wali Allah, tapi dia benci. Biasalah berdakwah ni, kadang-kadang ada orang yang benci. Lalulah satu hari dia berpikir ingin melakukan kejahatan kepada sang wali ini. Maka dia pun mengekori wali tadi. Wali tadi selepas dia mengajar, berdakwah, dia pun berjalan kaki. Dia berjalan kaki, lalu orang itu pun ikut. Lalulah kawasan padang pasir. Keluar daripada kampung, lalu jalan pasir, padang pasir. Lepas tu ada bukit sedikit. Di balik bukit tu tengok ada kampung pula. Lalu dia rasa sampai ke satu perkampungan. Orang tadi yang rasa nak buat jahat pada sang wali tadi, ikut dia sampai ke kampung itu. Tak jauh. Rupanya lepas perjalanan itu, keluar daripada kampung itu ada bukit, di balik bukit tu jalan sikit ada kampung. Lalulah dalam keadaan macam itu, sang wali tadi diekori. Maka sang wali sampai di kampung itu juga menyampaikan ilmu. Muka surat 59, bawah sekali. Dah sekarang ni dah muka surat 60 dah kita baca. Muka surat 60. Maka dikatakan sampai dekat kampung tadi. Maka sang wali tadi mengajar pula di kampung itu. Orang yang nak buat jahat sang wali tadi ikut dia. Bila ikut dia, lepas daripada sang wali tadi mengajar, sang wali tadi keluar daripada masjid itu. Dia pun ekori, ikut lagi. Nak mendekati wali tadi. Tiba-tiba wali tadi hilang daripada pandangan mata. Tak jumpa. Ke mana pergi? Akhir sekali dia pun nak balik lah. Bila nak balik, dia terfikir mana jalan dia. Dia pun tanya orang. Ini kampung mana? Orang pun bagi tahu. Ni kampung sekian-sekian. Orang pun tanya dia, kamu ini kampung daripada mana? Dia pun sebut nama kampung dia. Sudah lama datang, orang tu tanya. Dia kata saya baru datang. Dia kata saya ikut orang ini. Kata orang tu, dia pun tanya, saya ikut orang itu, sang wali tadi saya ikut. Tapi saya tak jumpa cari dia. Kata orang itu, orang ini biasa mari di tempat ni seminggu sekali saja. Kamu asal daripada kampung mana? Dia beritahu kampung sekian-sekian. Jauh datang. Kata tak jauh, dekat aja. Dekat saja kata dia. Mana dekat? Kampung kamu ni dengan kampung saya perjalanan dia 1 bulan. Dia terkejut. Saya berjalan 1 hari je. Mana 1 bulan? Akhir sekali dia pun dapat tahu, rupanya betul daripada kampung dia tu ke kampung sana perjalanan 1 bulan. Tapi kenapa dia rasa sekejap? Kerana dia ikut sang wali tadi. Allah lipatkan perjalanan sang wali tadi sehingga perjalanan sang wali tadi dekat. Baik. Ini dipanggil lipatan. Maka ulama Ibnu Ajibah mengatakan bahawa lipat itu terbahagi kepada 4. Bukan lipat baju bukan lipat baju, tak ada masuk. Apa dia? Yang pertama, tayyuz zaman. Lipat masa. Lipat masa. Masa dekat saja. Masa yang panjang jadi dekat. Jadi sekejap. Allah Ta'ala lipat dia. Perjalanan
Perjalanan yang makan masa 1 bulan, bagi dia sehari saja Allah Ta'ala bagi. Ini dia panggil, yang pertama dia panggil lipat masa. Bagi dia lipat masa. Ataupun lipat masa juga sebagaimana kita dengar kisah Ashabul Kahfi. Yang dia tidur, rupanya lama masa dia tidur. Orang dia bangun-bangun, dia rasa sekejap aja tidur, rupanya dah lama dah dia tidur. Maka yang pertama dia panggil lipat masa. Yang kedua at-tayul makan. Yang kedua dia panggil lipat tempat. Makan ini bukan makan, tempat. Lipatan dari segi tempat. Yang ketiga dia panggil lipatan dunia. At-tayun dunia, lipatan dunia. Yang keempat dia panggil at-tayun nafsi, an-nufusi, iaitu lipatan nafsu. Baik. Maka ada 4. Ada 4. Apa beza dengan lipat bumi? Lipat bumi tu dia panggil at-tayul makan. Tayul makan. Biasa dia dapat dengan lipat bumi, dengan lipat masa sekali, biasanya begitu. Orang-orang yang soleh, Allah Ta'ala bagi, maknanya dia panggil karamah kepada orang-orang yang tertentu. Maka dikatakan bahawa lipat masa itu ialah Allah Ta'ala pendekkan masa dia. Orang lain berjalan 1 bulan, dia 1 hari, contohnya. Itu juga lipat masa. Yang kedua dia panggil lipat zaman. Makan tempat. Lipat tempat ini dikenali dengan lipat bumi, orang panggil. Lipat bumi. Katanya Al-Imamu Haramain, Imam Haramain ini dikatakan bahawa dia ini satu ketika dia jadi imam di Mekah, satu ketika dia jadi imam di Madinah. Contohnya apa? Katakanlah Madinah semayang dulu, katakan dia pun semayang di kota Madinah. Dia semayang kota dia jadi imam, kemudian dia pun masuk dalam bilik imam dia, keluar dekat Mekah, bilik imam Mekah, dia pun jadi imam sana. Maka ini karamah yang Allah Ta'ala beri. Kalau dia melibatkan masa, dia panggil lipat masa. Kalau melibatkan tempat, dia panggil maknanya lipat tempat. Ini Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala kasihi. Maka di tempat seperti apa? Seperti dia ini boleh pergi ke tempat mana-mana dia suka. Dia kejam mata saja sampai dia. Dia kejam mata, dia kata nak pergi Mekah, tiba-tiba sampai di Mekah. Sampai di Mekah. Ini dia panggil lipat tempat. Maknanya sekelip mata dia boleh pergi. Kemudian dia pun kejam mata, dia kata nak pergi Madinah, sampai ke Madinah. Itu dipanggil lipat tempat. Ini pemberian berlaku bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini dipanggil karamah. Maka ulama mengatakan bahawa seseorang tadi, orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, wajib dia ini meyakini adanya karamah. Adanya karamah kepada kekasih-kekasih Allah. Ada pun kepada para nabi, para rasul, itu dipanggil mukjizat. Okey, baik, kita bicara yang 4 dulu. Yang pertama lipat dari segi masa, yang kedua lipat dari segi tempat. Yang ketiga lipat dunia. Apa dia lipat dunia? Yakni kamu melipat antatwiya anka masafatuha bizuhdi. Apa maksud lipat dunia? Lipat dunia ialah kamu melipat jarak dunia dengan zuhud. Maka lipat dunia ini dengan zuhud. Maka kalau orang zuhud, maka itu dipanggil orang yang sudah melipat dunia. Dunia dah lipat dah, bukuh dah.
Kemas dah, tak ada apalah, tak nak benda dunia. Sudah lipat dunia, tak ada. Lipat tempat macam filem Hollywood. Tu. Ustaz tak tahu cerita filem-filem. Okey, baik. Tapi begitu kisahnya. Maknanya apa? Maknanya Allah beri pada orang-orang yang boleh sekelip-sekelip mata. Sekelip mata. Maka lipat dunia. Yang pertama lipat tempat. Lipat masa seperti perjalanan yang jauh. Dia berjalan 1 jam, dia berjalan perjalanan 1 bulan, dia berjalan 1 jam. Itu dia panggil lipat apa? Lipat masa. Ada pun lipat tempat, kadang-kadang dia tak jalan, dia duduk saja. Dia kejam mata, dia kejut-kejut ada di Mekah. Itu dia panggil lipat masa. Lipat tempat. Yang ketiga lipat dunia. Lipat dunia adalah dia melipat dunia tadi dengan jarak dunia dengan zuhud. Maknanya dengan zuhud. Bila dengan zuhud, dunia ni maknanya dia dunia dia dah lipat dah. Dia tengok dunia tak ada apa-apa, tengok biasa saja dunia. Ada ke tidak ada, maka tidak ada masalah. Itu dia panggil lipat. Dia panggil lipat dunia. Bungkus dunia. Maknanya betul lah gitu. Dan yang keempat dia panggil lipat nafsu. Lipat nafsu. Apa maksudnya lipat nafsu? Lipat nafsu yakni dia hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa lipat nafsu ini adalah orang yang tidak tunduk kepada ikutan nafsunya itu. Maknanya orang yang sudah yakin dengan Allah, dan juga orang yang sudah mereka itu sampai kepada Allah. Maka ada 4 lipat. 1 lipat dunia, lipat masa. 2 lipat tempat. 3 lipat dunia. 4 lipat nafsu. Inilah yang diperbahaskannya. Maka baik orang-orang yang diberi karamah-karamah yang tertentu itu, maka karamah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Maka perkara ini, lipat masa, lipat tempat, itu dipanggil karamah. Dan karamah ini diberi kepada para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Ini para awliya. Dan para awliya yang dapat karamah, dapat lipat dunia, dapat lipat masa, dapat lipat tempat, itu para awliya yang kedudukan dia itu tidak tinggi lagi. Itu tidak tinggi, dan ini tidak dicari oleh orang soleh. Jangan beramal nak lipat bumi. Jangan beramal nak lipat bumi. Saya beramal untuk dapat lipat bumi. Jangan. Beramal nak dekat dengan Allah je. Serah pada Allah lah pemberian itu. Satu cerita, sahabat kita, dia berkhidmat dengan satu orang. Dan beliau yang dia khidmat itu, seorang gurunya itu dikenal dengan wali Allah. Dan sudah wafat. Sudah wafat, diceritakan oleh sahabat kita. Wali Allah Ta'ala ini, Ustaz pun sempat belajar dengan dia. Beliau ini dikenali, tak apalah kita sebut nama dia. Dia kalau orang-orang soleh, nama para wali Allah, orang soleh, tak apa kita sebut. Yang dikenali, siapa yang kenal-kenal lah jemaah kita, dikenali dengan Baba Abdul Aziz. Baba Abdul Aziz. Jadi cerita ini diceritakan oleh ahli khidmat beliau, seorang ustaz. Dia cerita pada kita. Dia kata pernah satu ketika Baba bagi arahan. Dia kata, kamu pergi ke Terengganu, pergi di Batu Buruk, jumpa satu orang. Tapi bukan ustaz lah, ustaz tu Batu Buruk juga. Dia kata jumpa satu orang. Dia kata Baba ini namanya Baba Abdul Aziz. Bapa sudah lewat mana sempat. Dia kata, Bapa kata pergi ke Terengganu, jumpa satu orang, nak jumpa dengan Bapa ini pukul 9 malam. Dia kata, Bapa masa ni mana sempat, dah dekat maghrib dah. Bapa kata, pergi kamu ikut arahan.
Maka direkaskan cerita, baba pun beri arahan, kamu bertolak daripada sini lepas maghrib, pukul 9 akan jumpa dia di sana. 9:30. Jadi ikut akal tak logik. Lepas maghrib tolak, pukul 9:30 nak sampai ke Terengganu, sedangkan di Kelantan tempat dia itu perjalanan itu makan masa 3 jam lebih. Tapi baba pun bagi amalan. Baik, kamu pergi saja dan dalam perjalanan kamu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan ilmu lipat bumi ni. Maknanya bukan daripada ustaz, hanya cerita sahaja. Cerita saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dalam perjalanan jangan bercakap. Maka anak murid dia pun bawa kereta dalam perjalanan, keluar daripada lepas sembahyang maghrib, keluar. Bila keluar, kereta jadi jam. Jam maknanya. Jadi jam ni kerana maknanya mungkin ada apa-apa, jadi lambat perjalanan. Mana sempat 9:30 9:30 nak jumpa. Mana sempat. Habis dalam jam tu dalam 20 minit kat setengah jam, barulah jalan lega. Jalan lega, bawa laju sikit, tapi sambil berzikir. Tengah-tengah bawa laju sikit, hujan lebat pula hujan. Bila hujan lebat, tak berani bawa laju. Bila tak berani bawa laju, bawa slow-slow. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bawa sampai hujan serak. Bila hujan serak je, tiba-tiba tengok ada di atas jambatan Sultan Mahmud. Dekat je jambatan Sultan Mahmud dengan Batu. Dia pun heran, tengok pukul 9. Macam sampai bila sampai sini? Pukul 9. Pukul 9. Cepat sangat perjalanan. Dia pun cakap sama-sama dia. Lupa dah hasbunallah wa ni'mal wakil tu. Dia pun terkejut bila hujan berhenti, tengok-tengok atas jambatan. Dia kata, adakah tempat yang kita tak pergi? Dia kata kita bawa semua sampai belaka. Tak ada kita potong lah. Tapi masa tu tengok-tengok dekat dengan dia. Dekat masanya. Jadi dalam keadaan macam tu, sampailah jumpa orang tadi pukul 9:30 malam. Maka sampaikan amanat baba semua. Maka dalam perjalanan tu dia rasa heran. Masa panjang tapi jadi sekejap dia sampai. Lalu dia pun baliklah. Balik dia cuba baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil dalam perjalanan. Sampai pagi lewat. Maknanya alih balik tak jadi lah. Dia pun cerita baba. Baba kata dia alergi je yang jadi, alih balik tak jadi dah kan. Dia kata ya sungguh. Baba tahu macam mana jadi begitu, wallahu alam. Tapi ni dicerita daripada anak murid dia yang berkhidmat kepada baba. Maknanya Baba Abdul Aziz. Dan dikatakan beliau wali Allah. Wallahu alam. Tapi itulah cerita yang dikatakan bahawa maknanya ada orang-orang yang Allah Ta'ala beri, orang-orang yang tertentu. Maka dikatakan bahawa ada empat yang Allah Ta'ala bagi. Satu, lipat masa. Yang kedua, lipat tempat. Orang panggil lipat bumi. Ini bukanlah kedudukan yang tinggi bagi para awliya Allah. Maka perkara ini yang dapat lipat bumi, lipat masa, itu dipanggil perkara yang mencari adat. Dan perkara yang mencari adat ini diberi pada para wali, dipanggil karamah. Dan perkara yang pelik-pelik mencari adat itu diberi kepada para nabi dan para rasul, itu dipanggil mukjizat. Dan perkara yang pelik-pelik yang ajaib jugalah, tapi tidak diberi pada peringkat orang wali, peringkat orang awam biasa yang soleh, itu dipanggil ma'unah. Macam mana contoh Ustaz ma'unah? Contoh dia begini. Contoh dia, kita naik kenderaan, minyak tak ada. Minyak pun, kereta pun tengok minyak habis. Perjalanan nak sampai ke stesen minyak tu, orang kata jauh lagi 1 jam. Maka minyak kering dah. Tetapi nak bagi tahu, walaupun minyak kering, sampai juga dekat stesen minyak 1 jam perjalanan. Dan ini dipanggil ma'unah. Benda tu pelik, tapi dipanggil ma'unah. Maknanya. Jadi dulu pernah sekali kita naik kereta dengan anak-anak. Tapi ni bukan ma'unah. Kereta sekali dengan anak-anak. Dalam perjalanan bawa-bawa tengok minyak habis. Terkejut kita. Padahal lah, dadang dah. Duk fikir bawa anak-anak ramai.
takut-takut apa ni, takut-takut takut-takut mati tengah jalan, kereta kena tolak pula. Maka kita pun minta anak-anak kita berzikir lah. Berzikir pada Allah, zikir sambil tawakal pada Allah, dan molek kereta pun mati depan tu kat atas minyak. Tapi tu dah lawa maunah kata. Tapi nak bagi tahu maunah ini adalah orang-orang soleh. Orang soleh tetapi tidaklah mencapai makam wali Allah. Orang biasa, orang awam saja Allah beri pertolongan, itu dipanggil maunah. Dan perkara yang pelik yang keempat, yang perkara yang pelik yang mencari adat itu yang keempat, itu dipanggil apa dia, sihir. Itu pelik juga sihir. Maknanya. Tapi perkara ini, sihir ini diberi kepada orang yang fasik. Orang yang fasik. Yang kelima dia panggil syu'uzah. Syu'uzah ni dia panggil silap mata. Silap mata pun begitu juga diberi kepada orang yang kufur, orang yang fasik kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa lipatan yang dikehendaki adalah yang ketiga, lipatan bumi, dunia, yakni melipat dunia dengan zuhud, dan yang keempat melipat nafsu. Maknanya dengan menghilangkan selain daripada Allah, melipat nafsu dengan menghilangkan selain daripada Allah Ta'ala. Maka itulah yang dikatakan bahawa yang dikehendaki dalam matan hikam ini. Baik. Okey, baik. Kalau maunah pada ustaz tu, ustaz bukan orang soleh, maunah ni orang soleh. Maknanya. Okey, baik, kita tengok. Maka lipat pengantaran dunia. Lipat pengantaran dunia ini yakni masa. Maknanya masa patut dunia. Yakni masa dunia itu hanya senyum nusyur daripada hamba. Nusyur ni keluar daripada hamba itu jikalau bercahaya no yakin. Maka lipat dunia. Kita balik kepada lipat dunia, kerana yang dikehendaki dalam matan hikam ini ialah lipat dunia. Bila lipat dunia, dapat nampak dunia itu dekat, akhirat itu dekat dengan kita. Jadi yang dimaksudkan bahawa lipat masa dunia itu adalah nak tanya maksud fasik yang sebenar. Fasik ini ialah antaranya adalah orang yang mengekalkan dosa-dosa besar. Mengekalkan dosa besar dan dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Itu ringkasannya maknanya. Kemudian dikatakan bahawa lipat dunia ini iaitu bahawasanya nusyur, yakni keluar daripada hamba jikalau bercahaya no yakin. Apabila saja dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah, maka mendatangkan dia boleh melipat dunia dengan zuhud. Melipat dunia dengan zuhud. Tetapi ini bagi orang yang ada cahaya keyakinan dalam hatinya. Maka pada ketika itu nafilah dunia dalam nazarnya, dalam pandangan hatinya, dan terlipatlah di dalam ibaratnya, dalam itibarnya, dan dilihatnya akhirat. Maka di dunia tadi pun dilihat. Kita dah bicara kan, siapa yang lihat dunia dengan zahir tertipu, tapi yang lihat dengan mata iktibar, mengambil pengajaran, dia ini maknanya orang yang tidak tertipu. Maka dikatakan bahawa orang yang sudah lipat dunia ini, dia lipat dunia bermakna dia adalah orang yang dibuka cahaya hatinya, dan juga dapat melihat dia akan dekatnya akhirat. Bila sudah lipat dunia, akhirat. Maka nak lipat dunia dengan apa, Ustaz? Nak lipat dunia dengan zuhud kepada Allah. Maka dilihatnya akhirat hadir kepadanya, maujud kepadanya, dalam dilihatnya terlebih hampir kepadanya. Akhirnya dilihat bahawa akhirat terlebih hampir pada dirinya daripada dirinya, kerana zatnya fana terlebih dengan iktibar ini. Kerana dia tahu dah
bahawa dunia ini binasa. Maka bila dia lipat dunia, maka yang dia lihat itu adalah akhirat yang begitu dekat dengan dirinya. Jadi zuhud ini macam mana? Ini perbahasan zuhud ini panjang. Hanya nak bagi tahu bahawa orang yang zuhud ini adalah orang yang sudah tidak cinta kepada dunia. Tetapi bukan bermakna menolak dunia. Maka cinta dunia ini ada dua. Cinta dunia untuk dunia. Satu, cinta dunia, dia ada tiga. Satu, cinta dunia untuk dunia. Cinta dunia untuk nafsu. Cinta dunia untuk akhirat. Cinta dunia untuk dunia, dia cintakan dunia, dia lalu mengumpulkan dunia kerana inginkan, maknanya inginkan kehidupan dunia yang berpanjangan. Maka dia pun kumpul dunia untuk kehidupan dunia. Maka yang kedua, cinta dunia untuk nafsunya. Dia cintakan dunia. Kerana apa? Kerana dia suka berseronok-seronok dengan dunia. Suka seronok-seronok dengan dunia. Maka dikatakan bahawa yang ketiga, cinta dunia untuk akhirat. Cinta dunia untuk akhirat. Jadi kalau cinta dunia untuk akhirat itu tidak menghilangkan zuhud. Saya suka mengumpulkan harta yang banyak. Kerana apa suka kumpul harta banyak? Tanya dia. Sebab saya kalau dapat harta, saya mahu menjadi orang yang menolong orang. Maka ini tidak menghilangkan zuhud. Ini tidak menghilangkan zuhud. Maka kalau benarlah dia ini cintakan kepada dunia untuk mencari akhirat, untuk kepentingan akhirat, maka dia juga termasuk orang yang boleh melipat dunia. Maka disuruh kepada kita agar sebaiknya kamu ini hendaklah melipat ia akan dunia. Bukan senang nak lipat dunia. Maka lipatlah dunia tadi dengan keadaan zuhud. Maka perhatian apabila seorang itu nak melihat dan melipat dunia, maka dia ini maknanya mesti mendatangkan cahaya keyakinan di dalam hati bahawa akhirat itu lebih utama. Maka cahaya keyakinan yang cemerlang di dalam hati, bila dalam hati tadi, akan menenggelamkan kelazatan dunia, rasa kelazatan dunia. Maka meskipun dia melihat dunia itu indah, cantik dan seumpamanya, tetapi hati dia memandang kepada akhirat. Memandang kepada akhirat. Dan perhatian kepada akhirat akhirnya membawa sangat dekat. Bila sangat dekat, maka seolah-olah maknanya apa yang dia buat itu semata-mata untuk akhirat sahaja. Tidak ada untuk kepentingan dunianya. Apabila dia pergi, apabila dia ini maknanya membelanjakan, dia nampak ini untuk kepentingan akhirat. Maka bila mana dalam keadaan macam itu, maka dia akan termasuk orang-orang yang berjaya melipat dunia. Jadi kita jangan duk gaduh ke nak dapat lipat dunia, lipat bumi dan seumpamanya. Tapi yang paling penting, kita lipatlah dunia tadi sehingga lipat dunia dengan zuhud, sehingga nampak akhirat itu dekat. Dia dekat di hadapan mata kita. Maka begitulah perjalanan orang yang ingin cepat kepada Allah. Kesibukan dia itu dengan melipat dunia sehingga dekat akhirat dengannya. Maka bagaimana dengan nak lipat dunia itu? Maka hadapilah dunia tadi dengan zuhud, yakni tidak cintakan dunia di dalam hati. Dapat mengeluarkan cinta dunia di dalam hati. Ada ulama mengatakan bahawa zuhud itu mengambil dunia di tangan sahaja. Walaupun dia ambil dunia itu dengan digenggamnya dunia, tetapi di dalam hatinya itu keutamaan dia adalah akhirat.
Dan ada juga ulama mengatakan zuhud itu adalah orang itu merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, dengan arti kata dia tidak memikirkan bagaimana rezeki tentang besok hari, kerana meyakini bahawa rezeki besok hari itu Allah Ta'ala ini maknanya rezeki besok hari itu Allah Ta'ala telah menjamin akan rezeki. Dan ada mengatakan juga zuhud itu adalah orang itu membelanjakan harta yang lebih pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa ada satu ulama tasawuf. Satu ulama tasawuf dia kata ni ulama tasawuf dia mengatakan, jangan tuan-tuan merasa aneh dan kagum pada orang yang tidak meletakkan di poket bajunya sesuatu. Di poket baju sesuatu, lantas ia dapat mengeluarkan sesuatu yang ia kendaki. Jangan rasa kagum, tak ada benda tapi ia selalu poket ada. Mana satu. Tetapi kagumlah pada orang yang meletakkan sesuatu, kemudian dimasukkan tangannya ke dalam poket itu, lantas dia tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan dia sama sekali tidak berubah pendiriannya. Apa dia? Kata ulama sufi, jemu jangan heran orang yang tak ada letak sesuatu, tiba-tiba letak, masuk seluk poket, letak sesuatu dalam poket, seluk saja dia dapat keluarkan duit. Sesuatu dia boleh keluar. Jangan rasa heran. Tapi mau rasa heran apa? Mau rasa heran orang yang letak sesuatu dalam poket, tetapi bila dia seluk poket tak ada benda. Maknanya tidak ada apa-apa. Jadi diceritakan bahawa ini satu orang lah, sahabat ustaz juga. Dia kata dia berjumpa dengan satu orang ustaz. Ustaz itu kata, saya ada satu ilmu dia ini dia kata kalau diamalkan, saya ada bagi satu amalan, dia amalkan. Apabila diamalkan tadi, kalau saya seluk je poket akan ada duit, dan saya seluk poket ada duit, jadi tak putus-putus duit. Dia pun tanya, dia pun hanya dia tak sempat nak mengambil ilmu itu pada ustaz itu. Lalu dia pun datang jumpa kita. Dia kata, ustaz, ustaz tu dia ada ilmu seluk poket dapat duit, seluk poket dapat duit. Kata, ustaz ada tak ilmu tu? Dia tanya kita. Ustaz pun kata pada dia, ustaz tak ada ilmu tak ada duit, seluk poket ada duit. Duit tu kalau seluk poket dapat ada 50 ya. Ustaz tak ada ilmu tu, tapi kalau ilmu lain ada, ustaz nak bagi. Ya tenok lah. Kenapa dia? Ilmu ustaz gini, ilmu ustaz yang boleh bagi duit tu ada RM50. Duit ada, tapi ustaz bagi ilmu ini, bila dia amal saja, maka duit RM50 tu akan habis. Itu adalah daripada tak ada duit kepada ada duit. Maknanya ilmu yang tak ada duit, colek, letak dalam poket, ada duit. Itu tak ada ilmu. Kalau ilmu ada dengan ustaz, ada kena duit, ada 50 ya dalam poket, buat keluar ada habis duit. Itu ilmu tu ada. Dia kata kalau gitu apa kata. Jadi dari segi orang-orang tasawuf, dia kata dia tak sibuk benda tak ada. Dia sibuk benda ada keluar, habiskan, supaya dia nak melipat dunia, nak lipat dunia, sehingga tidak terasa bahawa dunia itu penting bagi mereka. Yang penting adalah akhirat. Maknanya, jadi di sinilah kita kena memahami bahawa yang sebenarnya disebut dalam mata hikam ini, kamu cahayakan hati kamu sehingga kamu lipat dunia tadi. Bila sudah lipat dunia, terasa akhirat itu dekat di hadapan mata kamu. Maka barang siapa ada dengan ini musyahadahnya,
maka tiadalah tasawur, yakni tergambar daripadanya kasih yang ghaib, kasih yang ghaib yang fana. Kalau sudah dapat melihat dengan keyakinan hati dia tentang dunia tadi, maka tiada tergambar dah dia inginkan, cintakan dunia. Sebab apa? Sebab dunia itu binasa. Dunia itu binasa, maka apabila dia tengok, oh dunia ini tak ada apa-apa, maka dia lipat dunia juga. Dikirakan bahawa orang yang lipat dunia seolah-olah dia merasa dunia itu sangat dekat ditinggalkan. Sangat dekat ditinggalkan, dengan erti kata bahawa orang yang melipat dunia, dia merasakan akhirat depan mata, yakni kematian itu datang tiba-tiba. Tak ada apa, dia dah tinggal dah dunia. Bila dah tinggal dunia, dikira akhirat je di depan mata. Bila akhirat depan mata, maka sudah lipat. Kalau lipatkan benda yang besar jadi kecil, benda yang besar kita lipat-lipat jadi kecil, maka kita memandang dunia itu hebat, besar dunia itu. Tetapi bila sudah lipat, dunia itu kecil saja. Kecil saja, macam tak ada apa-apa, macam tidak ada apa-apa pun dunia. Orang kata, oh banyak harta, tak ada pun, rasa biasa saja. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak memandang lagi pada itu. Maka tak tergambar dah dia untuk kasih kepada perkara yang gaib, yakni perkara dunia, iaitu dunia, dan digantikan dengan yang hadir, yang kekal, iaitu akhirat. Bila seorang tu sudah lipat di dalam hatinya itu dunia, maka yang ada di dalam hati itu adalah akhirat. Kerana yang demikian itu adalah asal gharib pada dunia. Apa makna gharib ini? Yakni gemar pada dunia, gemar pada dunia itu, dan melemahkan dia atas akhirat. Sesiapa yang gemar, suka kepada dunia, akhirat jadi lemah. Sebab itu dikatakan bahawa kalau kamu cinta dunia, nescaya tidak cintalah kamu pada akhirat. Dan seandainya kamu cinta akhirat, maka dunia pula mengejar kamu, walaupun kamu tidak mahu mengambilnya, memilikinya. Maka cinta kepada dunia inilah yang menyebabkan kita ini maknanya terhijab ataupun tidak dapat melihat akhirat. Maka cinta kepada dunia tadi menyebabkan merasa akhirat itu jauh. Kerana apa? Kerana orang yang cinta dunia, dia mendekatkan dunia, menjauhkan akhirat. Orang yang lipat dunia, dia mendekatkan akhirat, menjauhkan dunia. Maka dikatakan bahawa kalau kamu mendekatkan dunia pada kamu, akhirat jauh. Kalaulah kamu mendekatkan akhirat, dunia itu jauh. Maka seseorang tadi, apabila sahaja dia telah memandang kepada kepentingan akhirat, maka dunia tidak terasa apa-apa pun bagi diri mereka. Ada tidak mengapa, tidak ada pun tidak apa. Lalu dalam keadaan macam itu, barang siapa tiada bercahaya di dalam hatinya, melemahkan di atas akhirat, iaitu tanda dhaifnya yakin. Dan maka barang siapa tiada bercahaya di dalam hatinya, no yakin, dalam hatinya tidak ada yakin, cahaya dalam hatinya itu lemah ataupun tidak bercahaya, maka tiadalah melihat ia akan kerajaan yang amat besar. Maka dia tidak akan dapat melihat kerajaan yang besar, yakni kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terhijablah dia dengan apa yang dia lihat daripada dunia tadi, dan dia pun tidak bercita-cita. Bila sahaja sudah terhijab dengan Allah Ta'ala, ia tidak melihat kerajaan yang besar, maka dia pun tidak ada keinginan untuk mencari akhirat. Inilah binasanya hati. Dan dikatakan lagi, barang siapa yang tiada memandang akan dia, nescaya kasihlah ia akan dunia. Kalau dia tidak memandang akan kerajaan Allah yang besar, akhirnya dia kasih akan dunia. Jadi dia merasakan dunia itu dia milik.
sedangkan dunia itu sesuatu yang dia tidak miliki. Satu hari Nabi SAW menyembelih kambing, lalu memanggil pakir-pakir miskin makan. Maka pakir miskin pun makanlah. Gembira bila mana dijemput oleh Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, bila saja diberi pakir miskin makan, habis dah semua dah makan. Lalu Nabi pun bertanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bila tanya Siti Aisyah, ada lagi tak kambing? Maka Siti Aisyah pun tengok. Dia kata, ya Rasulullah, habis dah orang lain ambil. Semua boleh ke orang lain. Hak boleh padamu ya Rasulullah, hak ni yang sikit saja. Ini saja boleh pada kamu. Rasulullah kata pada Aisyah, bukan begitu Aisyah, bukan begitu. Yang orang lain makan daripada apa yang Rasulullah bagi pada fakir miskin itu, itulah yang Rasulullah dapat. Adapun maknanya yang kita bagi pada orang itulah hak kita. Adapun yang kita ambil sikit-sikit itu saya makna yang kita tinggalkan, bukan jadi hak kita dah. Maka dikatakan bahawa apa yang kita beri dunia kepada orang lain itulah akhirat kita. Yang kita ambil dunia, kita kumpul dunia, kita ambil dunia, itulah maknanya yang membinasakan kita. Itu bukan akhirat kita. Maknanya, jadi yang kita beri itulah yang kita bawa, yang kita pegang itulah yang kita tinggalkan. Itu jaga-jaga. Baik, lalu dikatakan lagi bahawa barang siapa tiada memandang akan dia, nescaya kasihlah ia akan dunia. Siapa yang tidak memandang kepada akhirat yang besar, kerajaan Allah yang besar, maka kasihlah dia akan dunia. Iaitu tiada sesuatu baginya, maka tiada ada harganya kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang kasih kepada dunia, maka dia tidak ada harga di sisi Allah. Wal-iyazubillah. Siapa yang utamakan dunia, dia tidak ada pandangan di sisi Allah. Wal-iyazubillah. Maknanya, maka inilah lipat dunia yang hakiki bagi penghantaran dunia yang memuliakan hak Allah Ta'ala dengan dia. Inilah lipatan yang sebenar, yakni melipat dunia dengan zuhud sehingga tidak lagi memandang kepada dunia yang utama. Kerana apa? Kerana dunia itu binasa, akhirat itu yang kekal. Maka segala kekasihnya dan dengan dia tahqiq ubudiyah mereka itu. Apabila seorang itu berjaya melipat akan dunia tadi, maka nyata benarlah ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Bagi Tuhan mereka itu tiada terlipat pengantaran. Terkadang ada ia istidrak dan juga makar. Maka dalam hatinya bila sudah lipat dunia, dia tidak mau inginkan dunia. Dan dia bimbang, takut-takut dunia yang dia dapat tadi hanyalah itu istidrak dan juga makar, tipu daya sahaja. Maka orang-orang soleh dia tambah, dia yang lipat dunia, lipat tempat, lipat masa. Para awliya dia tidak mau karamah sebenarnya. Yang dia inginkan karamah itu adalah karamah istiqamah. Yang dia inginkan karamah kemuliaan itu adalah zuhud kepada Allah. Ada pun yang lipat dunia, lipat bumi, lipat itu bukan yang sebenarnya. Orang-orang kita kadang-kadang dia mencari apa? Dia mencari kehebatan. Dia tengok Tok Guru ni wow hebat, dia kata. Maknanya kejam mata siapa Mekah contohnya. Ini hebat. Ya benar hebat. Tetapi kata ulama, apabila seorang itu dia dalam lipatan masa, lipatan tempat, masih lagi tipu daya. Dan boleh juga berlaku dia boleh berjaya melipat tempat, dia boleh jaya juga melipat bumi. Maknanya melipat masa, boleh berlaku juga istidrak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh berlaku gitu? Ya, boleh berlaku gitu. Jadi tak apalah, tak ada karamah pun tak apa, tak ada hebat pun tak apa. Ustaz teringat dulu salah seorang guru kita, dia pernah kata, dia kata Ustaz, dia sebesar pada kita lah, dia kata Ustaz, berikan kehebatan itu pada orang lain. Dia kata berikan kehebatan itu pada orang lain. Segala kehebatan letak pada orang lain.
segala maknanya orang segala kelemahan tu duduk pada kita. Maka hebat tak macam pada orang lain tu macam mana? Kalau orang kata orang ini dia punya dakwah dia ke, kalau dari segi dakwah, dari segi pengikut dia ke, dari segi pengikut, dari segi kehebatan dia pun bagi pada dia belaka. Jangan letak pada diri kamu. Kata satu orang guru tu, dia pernah pesan pada ustaz. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, kalau bahasa Terengganu dia kata hak hebat-hebat bagi korang, hak dora cetong ambil kita. Tahu dora cetong? Maknanya hak lemah-lemah tu dhaif, beri pada kita. Maka dikatakan bahawa kehebatan ataupun kemuliaan, hatta kemuliaan yang didapati lagi masih lagi ditakuti oleh wali-wali Allah, kerana bimbang itu istidrat ataupun makar, yakni tipu daya daripada Allah. Jadi lepas pada ni jangan rasa hebatlah. Jangan rasa cari-cari kehebatan. Dulu orang mari cari pada kita, ustaz ada tak ilmu seluk duit, seluk poket dapat duit? Itu tak ada. Yang ada duit ada dalam poket, seluk jadi ada duit. Tu adalah ilmu tu. Jadi nak bagi tahu apa? Manusia hari ini kadang-kadang mereka tertipu daya. Tertipu daya kerana apa? Kerana ingin mencari sesuatu yang hebat. Sesuatu yang hebat, maka itu bukan hebat. Yang hebat apa dia? Antatuwiya masa pada dunia anka, kamu boleh melipat dunia. Kamu boleh melipat dunia. Maka kata ulama, apabila kita yakin bahawa dunia itu sementara, maka lipat dunia bermakna kamu akan rasa tempoh dunia, masa dunia itu singkat, masa dunia itu tidak kekal, masa dunia itu akan hilang sekelip mata. Dengan itu, bila sudah dapat merasakan masa dunia itu singkat, sebab kita sudah lipat, apabila kamu berjaya melipat dunia, yakni kamu berjaya merasakan dunia itu pendek sahaja, ataupun kamu dapat merasakan bahawa dunia itu tidak kekal, maka ketika itu hilanglah tamak kamu kepada dunia. Lalu ketika itu memandanglah kamu merasa hina kepada dunia, maka kiblat hati kamu kepada dunia berpindah kepada kiblat kepada akhirat. Maka bila kiblat akhirat, maka terasa benar-benar dekat dengan akhirat. Maknanya apa maksud dara cetong ni? Cetong ni hak orang kata komang. Apa makna komang? Komang ni maknanya hak dara cetong ni hak lemah-lemah lah, maknanya. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, kata setengah mereka itu bermula dunia itu satu langkah mukmin. Pendek macam mana? Bukannya jauh. Kalau kita kira lagi akal kita, Allah, luasnya dunia. Luasnya dunia. Dak habis pergi pusing dunia. Kita rasa dunia luas. Orang sufi kata dak. Dunia tu pendek saja. Pendek macam mana? Selakah aja. Selakah macam mana? Ada orang selakah saja. Dia kejam mata selakah saja. Aku nak pergi Mekah, dia kejam mata. Dia langkah saja ada Mekah. Ini orang Allah Ta'ala bagi. Itu. Adakah itu hebat? Tidak hebat lagi. Yang hebat bukan lipat dunia tempat, bukan lipat masa, lipat dunia itu hebat. Lipat dunia dengan zuhud kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan lagi bahawa setengah mengatakan dunia itu satu langkah mukmin. Dunia itu satu langkah saja, yakni bahawasanya dilangkahinya dengan zuhud dalam satu ketika. Apa maksud satu langkah? Setiap langkah dia sentiasa zuhud kepada Allah. Setiap langkah dia tidak boleh dunia masuk dalam hati. Setiap langkah dunia tak masuk dalam hati. Zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud juga dikatakan bahawa ada tidak berapa gembira, hilang tidak berduka cita. Itu juga zuhud. Baginya sama saja. Ada dan tiada sama saja. Ini zuhud. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang tadi memahami tentang keadaan dunia ini singkat,
pendek dunia ini, maka tak dapat tidak mulalah rasa nak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat, kerana dunia itu dah pendek. Dunia itu sudah dilipat, akhirat itulah dia berada di hadapannya. Maka kata orang bagi Abi Yazid bahawasanya sipolan berjalan di atas air. Kata Abu Yazid, orang tu boleh jalan atas air. Maka katanya air, betul ke boleh jalan atas air? Kata Yazid. Maka katanya ikan itu terlebih ajaib, ujub bagi aku daripada demikian itu, kerana ia pekerjaannya. Orang kata pada Abu Yazid, orang tu boleh berjalan atas air. Abu Yazid tanya, betul ke air? Heran apa jalan atas air? Aku lebih kagum pada ikan lagi. Kalau orang jalan atas air, ikan jalan bawah air, hebat ikan lagi. Maknanya apa? Maknanya jangan kamu mencari kehebatan. Tidak ada kehebatan. Kehebatan pada dunia tidak ada. Ada orang rasa kehebatan kepada pengikut. Tidak ada kehebatan pada pengikut. Saya punya follower ramai, saya punya like ramai. Tidak ada kehebatan. Ada mengatakan bahawa kehebatan itu duduk kepada apa, pujian yang hebat. Habis orang puji dia, bagus. Tidak ada kehebatan pada pujian. Tidak ada kehebatan kepada pengaruh. Tidak ada kehebatan pada pujian. Ada mengatakan bahawa orang ni hebat, apa saja dia nak dapat belaka sebab dia ada harta banyak. Tidak ada pujian pada harta banyak. Tidak ada pujian pada harta banyak. Ada mengatakan orang ini pujian pada orang dia nampak hebat. Kenapa? Dia sakti. Tahu sakti maknanya hebat. Sakti, Allah, orang ini sakti sungguh. Kenapa? Kerana ada satu orang datang, maknanya pukul dia dengan parang. Dia tahan tangan gitu aja, patahlah parang. Maknanya, ataupun dia tahan tangan tapi tak ada apa-apa. Orang ni tembak tak lalu. Tidak ada kehebatan pada sakti. Tidak ada kehebatan pada sakti. Semua tertipu daya. Kenapa tidak ada kehebatan pada sakti? Sakti tidak ada kehebatan. Pengaruh, pujian, pangkat, nama, tidak ada kehebatan. Kenapa? Kerana semua itu berbentuk dunia lagi. Sesiapa yang merasa ada lagi kehebatan, bermakna dia belum lagi berjaya melipat dunia. Melipat dunia. Sedangkan dunia itu hendaklah dilipat. Itulah lipatan yang hakiki, yang sebenarnya, maknanya. Dan dikatakan lagi, maka dikata lagi orang kebaginya bahawasanya si fulan itu berjalan ia di atas angin. Ada orang tu boleh terbang. Maka katanya angin, katanya burung itu lebih ajaib bagi aku. Heran apa orang terbang? Aku lebih heran lebih ajaib burung lagi. Kerana apa? Kerana ia halnya, kalaulah orang boleh terbang, bukanlah boleh terbang sama. Ada masa dia jatuh kot. Tapi aku tengok burung terbang sama. Hebat burung lagi pada orang tadi. Apa hebatnya? Tak ada hebat pun. Maknanya. Maka kata orang lagi, si fulan itu baginya bahawasanya si fulan itu berjalan ia kepada Mekah dan kembali ia pada harinya jua. Dia boleh pergi Mekah sehari je. Hari ni dia duduk Terengganu, esok dia pergi Mekah, lusa mari mula. Mari mula dia kata. Maka tidak ada hebat. Tidak ada hebat. Dulu ada satu orang wali Allah bernama Tuanku Pulau Manis. Tuanku Pulau Manis. Jadi Tuanku Pulau Manis, hebat dia, memang dia ada karamah. Tetapi hebat Tuanku Pulau Manis sebenarnya duduk pada ubudiyah. Itu Allah Ta'ala bagi je. Jadi kata Tuanku Haji Yaakob cerita kisah Tuanku Pulau Manis. Tuanku Pulau ni masyhur kisah ni, tapi kita dapat daripada Tuanku Haji Yaakob, almarhum Tuanku Haji Yaakob. Dia cerita, dia kata Tuanku Pulau Manis ini Syekh Abdul Malik namanya. Ya, Syekh Abdul Malik. Dia ini belajar di Mekah. Lalu Tuan Guru dia tanya, buah apa yang paling sedap kali? Maka dijawab oleh orang-orang di sana, buah kurma, buah tamar, ini kata buah zaitun, dan seumpamanya. Jadi dikatakan bahawa bila tanya Tuanku Pulau Manis, Syekh Abdul Malik tu, dia pun kata ada satu buah yang sedap. Buah dia apa? Buah durian. Bila sebut buah durian, orang-orang Mekah tak tahu macam mana.
Kata guru dia, kalau gitu bawakan di sini buah durian. Dia kata baik. Dia pun balik. Satu hari saja dia balik. Bila dia balik saja, dia ambil buah durian. Dia balik satu hari je balik, esok lagi. Maknanya baik, saya ambil buah durian. Maka dia pun balik. Bila dia balik saja, macam mana dia balik? Satu hari saja. Esok dia bawa buah durian. Dan bila bawa buah durian, terkejut orang. Bila buka makan, ternyata buah tu sedap. Ini cerita kisah Tuanku Pulau Manis. Walaupun dia begitu karamah, hebat Tuanku Pulau Manis itu, ialah duduk pada ibadahnya. Maknanya baik. Dan kisah yang lain pula dicerita oleh ustaz kita, Ustaz Mahyudin nama dia. Dia cerita, dia kata satu hari Tuanku dia salah cakap. Nak kata tersalah, tak tersalah lah. Dia para wali Allah. Dia kata setiap yang ada air itu ikan boleh duduk dalam, dan setiap tempat yang ada air itu ada ikan. Maka kata anak muridnya, wahai tuan guru, ada kok tempat yang ada air ikan? Tak ada. Maka gurunya tanya, di mana? Di dalam buahnya. Tahu buahnya? Buah kelapa. Tuan guru dia kata, mai sini buah kelapa. Maka dia ambil buah kelapa tadi, diberi kepada tuan guru, yang ni Tuanku Pulau Manis. Lepas tu dibelahnya, ternyata ada ikan dalam buah. Ini para wali Allah. Tapi mereka macam mana? Mereka itu sebenarnya dalam kitab tasawuf menyatakan bahawa duduk mereka itu pada makam ubudiyah. Makam ubudiyah, maknanya kepada Allah Ta'ala. Lalu kata tidak heran kalau pergi balik daripada Mekah kembali hari ini juga. Maka katanya iblis itu lebih ujub aku, lebih takjub aku lebih heran, lebih takjub pada iblis tadi. Kerana apa? Daripada yang demikian itu berkeliling bumi sekaliannya satu ketika juga. Iblis satu dunia dia boleh pusing. Orang ni sangat Mekah pergi balik saja, tapi dia duduk di dalam laknat Allah Ta'ala, duduk dalam laknat Allah Ta'ala juga. Walaupun dia boleh keliling dunia sekelip mata saja. Maka di sini barulah kita tahu apa dia. Maknanya, maka kemuliaan orang itu adalah seorang itu bila mana dia memandang Allah mengatasi daripada segala-galanya, daripada pandangan yang lain. Maka kata Muta'ish radhiyallahu anhu, barang siapa dipolehi daripada menyalahi hawa nafsu, sesiapa yang berjaya melawan hawa nafsunya, dia berjaya lawan hawa nafsunya, nescaya terlebih besar daripada dia berjalan di atas air ataupun dia terbang atas udara. Orang yang boleh lawan hawa nafsu itu lebih hebat daripada orang yang dapat karamah terbang atas udara, berjalan atas air. Berjalan atas air. Sebab itu orang ini mesti dia duduk dalam makam, sampai pada makam tawakal sebagai contoh. Maknanya makam khauf, raja, taubah, melalui makam-makam sampai kepada baqa yang terakhirnya. Ini maka siapa yang berjaya lawan hawa nafsu, itulah dia dikatakan bahawa orang yang benar-benar mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dia lebih hebat daripada orang yang boleh berjalan atas air dan juga terbang atas udara. Satu kisah, siapa? Malik bin Dinar rasanya, dikatakan bahawa beliau ini naik perahu. Dia naik perahu, dia tawakal pada Allah, dia naik perahu. Dia naik perahu sampai dalam perjalanan di atas perahu tadi, orang pun minta duit. Dia kata dia tak ada duit. Maka marah orang tadi, kamu tak ada duit naik perahu, dia kata. Maknanya akhirnya orang pun pukul dia sampai pengsan. Kemudian dia kejut pada pengsan, orang minta duit lagi, dia pukul lagi. Akhirnya dia bangun sedar daripada pengsan. Dia tengok dekat di luar air tadi, dekat dalam air ikan keluar. Dekat ikan tu, di mulut ikan ada duit emas.
dia pun ambil duit emas tadi, beri kepada orang yang tadi, orang yang pukul dia tadi. Dia pun turun daripada perahu jalan kaki, berjalan atas air. Maknanya jadi Allah Ta'ala beri kemuliaan pada dia. Ini di antara makamnya tawakal kepada Allah. Maka sebenarnya kemuliaan-kemuliaan yang orang cari, orang yang tertipu daya ataupun mencari dunia, ataupun Allah Ta'ala beri kehebatan-kehebatan itu semua maknanya bukan yang sebenar. Yang sebenar adalah apabila seseorang itu zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa ketahui olehmu bahawasanya terlipat itu terbahagi kepada 3. Lipat itu terbahagi kepada 3. Ni bab lipat saja hari ni. Maka terbahagi kepada 3. Pertama, lipat segala sifat nafsaiyah, yakni sifat lipat dia akan sifat nafsu. Nafsu malas lipat. Maknanya contohnya biar jadi rajin. Lepas tu nafsu apa lagi? Nafsu-nafsu tadi, maka melipat nafsu tadi, maknanya yang pertama lipat segala sifat yang berbentuk nafsu. Sama ada nafsu yang melibatkan dirinya, malas, takabur, ujub, riak, ataupun melibatkan orang lain, suka buat zalim, buruk sangka dan sebagainya. Maknanya maka melipat segala nafsu sifat nafsiyah tadi dengan segala sifat rohaniyah. Daripada sifat nafsu tadi pergi kepada sifat rohaniyah. Dan dengan dia adalah terlipat bumi bagi segala kaum yang mempunyai langkah yang kamil di dalam kaum. Bila dikatakan bahawa orang itu lipat saja, dia berjaya melipat nafsunya, maka Allah Ta'ala jadi dia maknanya dapat menguasai dunia, boleh lipat bumi dan seumpamanya. Maknanya sebab apa? Sebab dia dah berjaya dah melipat nafsunya. Dan melipat nafsu, bila sudah dia berjaya lipat nafsu, dia dah dekat dengan Allah. Allah bagi je pada dia. Lebih pada tu saja. Lebih pada tu. Ada satu orang guru, nak beritahu satu orang guru, dia beritahu anak murid dia, aku nak naik atas bukit dah, nak duduk atas bukit. Siapa nak jumpa aku naik atas bukit. Maka naiklah atas bukit. Bila naik atas bukit, anak-anak murid dia naik atas bukit, tapi tak ramai dah naik atas bukit. Satu hari dia uji anak murid dia. Dia kata semua boleh bersalaman dengan aku, termasuk lelaki dan juga perempuan pun boleh salam dengan aku. Maka satu orang anak murid dia kata, kalau begitu tuan guru buat gitu, aku pun boleh. Aku nak salam juga. Dia pun canggah tuan guru dia tadi secara belakang-belakang. Akhirnya sekali tuan guru dia panggil, mai ikut aku. Ikut dia. Bila ikut dia, tuan guru tadi tengok api depan, masuk dalam api. Dia tak berani nak masuk api. Lepas tu tuan guru dia masuk kali lagi, keluar daripada api. Tuan guru dia kata, kenapa pun tak ikut aku masuk dalam api? Dia kata, mana boleh masuk dalam api. Oh begitu. Kenapa mu nak ikut aku? Aku nak salam dengan perempuan, mu nak salam juga. Aku masuk dalam api, kenapa mu tak ikut api? Lalu tuan guru dia pun beritahu pada dia bahawa apabila seseorang itu sudah tidak ada lagi nafsu yang boleh menguasai dia, maka Allah Ta'ala tundukkan apa yang dia inginkan Allah bagi. Maknanya yang pertama, lipat nafsu kepada rohaniyah. Baik, maka dikatakan bahawa yang pertama, segala sifat nafsaiyah, iaitu nafsu, dengan segala sifat rohaniyah. Dan yang kedua, lipat segala sifat duniawiyah. Sifat duniawiyah, maka lipat segala sifat duniawiyah kepada sifat ukhrawiyah.
Daripada buat sesuatu kerana inginkan dunia kepada inginkan kebaikan akhirat. Dan inilah lipat yang hakiki bagi yang mempunyai amal yang soleh. Sehingga seseorang tadi mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan yang ketiga, terlipat segala sifat akuan, diri aku ni, dengan segala sifat Rahman, melihat kepada sifat Allah yang Rahman, maka melipat sifat keakuan, merasa aku lebih, merasa aku ini lebih hebat, lebih baik, lebih mengatasi orang lain. Sehingga dia melihat tidak ada yang lebih, hanya Allah Ta'ala saja. Maka ini segala sifat orang yang muqarrabin, orang yang dekat, dan ini daripada sifat orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Maka dalam keadaan macam ini, kita hendaklah memahami bahawa kita kena lipatkan dunia dalam hati kita sehingga akhirat menjadi dekat kepada kita. Dalam waktu yang sama, kita juga kena memahami bahawa dunia itu tertipu daya dan menghijab kita sehingga kita tidak nampak akhirat. Tidak nampak akhirat. Dan dikatakan bahawa apabila saja kita melihat karamah yang tertentu, Allah Ta'ala beri yang tertentu karamah, maka karamah itu belum lagi benar-benar yang sebenar, sehinggalah seseorang itu berjaya mengatasi nafsu, sehinggalah seseorang itu berjaya mengeluarkan dunia daripada dirinya. Sehingga berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal, menyatakan bahawa seandainya kamu melihat ada orang yang boleh berjalan di atas air, terbang di atas udara, jangan lagi kamu mengatakan dia wali Allah. Sehinggalah kamu melihat keadaan dia, bagaimana dia dalam keadaan dengan hukum Allah, bagaimana dia dengan sunnah Nabi. Seandainya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, maka itu wali Allah. Tetapi walaupun dia boleh terbang atas udara, jalan atas air, tetapi bila mana dia ini bercanggah, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mendapati syariat, dia bukan wali Allah, dia adalah wali syaitan. Wal-iyazubillah. Maka dikatakan bahawa karamah yang sebenarnya ialah kamu dapat melihat akhirat itu dekat dengan kamu di hadapan mata, sehingga kamu benar-benar berjaya melipat dunia dan memandang akhirat di hadapan mata. Itulah karamah yang sebenar. Itulah kemuliaan yang sebenar. Itulah yang hebat sebenarnya. Bukan yang boleh terbang, bukan yang boleh jalan atas air, tidak. Ya, itu tidak lagi yang sebenar. Hakikat kemuliaan adalah ubudiyah kepada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan. Abdul Fattah kata nak menadah dengan ustaz, pergi rumah ustaz, duduk kat tangga tak apa. Ustaz ni bukan orang alim sebenarnya, tak berani nak terima sebenarnya. Tapi kalau nak datang, nak dengar, nak bincang-bincang hal agama, insya-Allah lah bercakap sekadar apa yang ada. Tapi kalau kata ustaz ni alim, tidak alim, ustaz ni tuan guru, bukan tuan guru pun, maknanya jadi menyampaikan sekadar yang ada saja, yang Allah beri saja, maknanya. Dan untuk pada pengetahuan, kalau ada sesuatu yang tidak dapat dipahami, maka rujuklah kepada orang-orang yang lebih alim, lebih soleh, maknanya. Dan seandainya ada kesilapan pada pihak ustaz, bolehlah menegurnya melalui mesej secara tersembunyi. Kenapa? Kerana Imam Ghazali mengajar begitu. Imam Ghazali kata, kalau kamu nak menegur orang, jangan tegur di hadapan mata. Jangan mengaibkan dia. Kalau tegur depan rata ataupun tegur depan mata, jangan tegur di khalayak ramai. Kerana menegur di khalayak ramai itu membawa kepada mengaibkan orang, mengaibkan orang, menghina orang.
Tapi kalau kamu mau tegar nak mau tegur, tegurlah secara tersembunyi. Kerana itulah yang lebih baik sebenarnya. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka damamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ya Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada kesilapan, Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.